Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik waj'alna min awliyaika wa ahbabik. Allahumma yassir lana al-huda waj'alna min ahli at-taqwa wa tammim 'alaina ni'mataka fid dunya wa fil akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika minal jununi wal barasi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma farrij 'anna wa 'an jami'il muslimin innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma iftah lana abwaban nasri wal 'izzi wal majdi wat tamkin wa arina al khilafata ar-rashidata 'ala minhajin nubuwah waj'alna Allahumma min junniha wa ahliha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sidang penonton page Kemaru Umrah JDT yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sama-sama sekali lagi dalam siri kuliah online kita yang membincangkan tentang perkara yang berkait dengan fiqh umrah. Walaupun mungkin kita tak tahu bila kita boleh menjejakkan kaki lagi ke tanah haram, ke Mekah dan Madinah. Tapi apa yang penting daripada sudut teori, persediaan daripada sudut ilmu, kita kena sentiasa ada. Kita kena sentiasa ada supaya mudah nanti bagi kita. Maknanya kalau dah sampai masa nanti, tak payah kita nak baru nak buka balik daripada awal. Jadi kita cuma ulang kaji saja apabila sudah sampai masanya nanti. Jadi sebelum kita teruskan kuliah kita, saya minta respon daripada semua. Kalau boleh dengar sebut daripada mana, dan bagi tahu kalau tak jelas sebelum kita mula, takut cakap seorang. Baik, kalau ada tim KJDT, saya ini keseorangan di rumah, PKP tak boleh ke mana, jadi minta tim, kalau tim KJDT minta respon. Boleh dengar atau tak boleh dengar? Baik, boleh dengar Baik. Jadi pada kuliah yang lepas kita telah bincangkan beberapa adab yang perlu kita raikan. Ada di antaranya adab yang sunat dan ada juga benda-benda yang wajib untuk kita lakukan sebelum kita keluar menuju ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan kita telah nyatakan dua perkara, iaitu persediaan daripada sudut ilmu dan juga persediaan daripada sudut rohani. Dan kita telah bacakan beberapa poin yang telah saya ringkaskan daripada kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan membincangkan satu tajuk yang agak besar juga, yang berkait juga dengan masalah safar, dengan masalah musafir, iaitu salatul musafir, salat orang yang bermusafir, ataupun istilah yang biasa kita sebut salat jamak dan salat qasar lah. Salat jamak dan salat qasar. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan baca lagi beberapa poin yang ditulis oleh Imam Nawawi daripada kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Walaupun kitab ni berkait dengan haji dan umrah, tapi Imam Nawawi pada muqaddimah kitabnya ini, pada bab yang pertama, Imam Nawawi telah jelaskan beberapa perkara yang perlu kita ambil tahulah. Antaranya tentang salat musafir, salat jamak dan qasar. Al-babul awal fi adabi safarihi wa fihi masail. Bab yang pertama, adab-adab safar, dan ada beberapa masalah lah, perbincangan, isu yang
nak ditekankan oleh Imam Nawawi. Jadi insya-Allah kita akan baca pada poin yang terakhir. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. At-tasi'atu wal 'ishrun yustahabbu lahu al-mudawamatu 'ala at-taharah. Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, mudah-mudahan Allah Taala dapat memberi kepada kita manfaat daripada tulisan Imam Nawawi di dunia dan di akhirat. Poin yang ke-29, poin yang terakhir daripada bab yang pertama. Yustahabbu lahul mudawamatu 'ala taharah. Disunatkan baginya, bagi orang yang nak musafir pergi melaksanakan haji dan umrah ini, sentiasa berada dalam keadaan bersuci, sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Jadi dianjurkan kepada kita, bukan sahaja bagi orang yang nak pergi haji dan umrah, bahkan inilah juga perkara yang perlu ditekankan bagi setiap orang Islam. Disunatkan bagi dirinya untuk sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Bahkan di sana ada galakan yang khusus daripada Nabi SAW. Nabi sebut, istaqimu wa lan tuhsu wa'malu wa khairu a'malikumus salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Ujung hadis tu, wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Dan tidak memelihara wuduk melainkan orang yang beriman. Maknanya kalau orang tu tidak memelihara wuduk, bukanlah dia jadi kafir. Tapi nak bagi tahu tidak sempurna imannya orang yang tidak memelihara wuduk. Maknanya sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Jadi Nabi SAW sebut tidak memelihara wuduk melainkan orang itu adalah orang yang sempurna imannya. Jadi oleh kerana itu kita digalakkan untuk sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Ni Imam Nawawi dia sebut dulu poin yang sikit, kemudian dia terus masuk pada bab solat jamak dan qasar. Jadi sunat kita berada dalam keadaan wuduk. Sama ada orang tu nak musafir ataupun tidak, nak pergi haji dan umrah ataupun tidak, sunat dia sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Wa naumu 'ala taharah. Dan ketika tidur juga sunat dia berada dalam keadaan suci. Tidur pun sunat dalam keadaan suci. Kalau dia bermusafir, perjalanan yang panjang, kalau tertidur dalam kapal terbang ke, tertidur dalam bas ke, on the way nak ke Mekah ataupun nak ke Madinah, maka juga disunatkan untuk dia berada dalam keadaan wuduk. Lebih-lebih lagi pada waktu malam pun ada hadis yang khusus Nabi SAW menceritakan kepada kita, siapa yang tidur bermalam dalam keadaan bersuci mengambil wuduk, maka malaikat akan bersama-sama dengannya, dan apabila dia bangun pada waktu pagi, maka malaikat akan mendoakan supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya. Allahumma ghfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahirah. Ini doa malaikat. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa bagi si fulan ini kerana dia bermalam, kerana dia tidur dalam keadaan bersuci. Jadi dalam keadaan tidur pun, bukan sekadar dalam keadaan jaga, tapi dalam keadaan tidur pun disunatkan kita untuk berada dalam keadaan suci, dalam keadaan mengambil wuduk. Wa mimma yata'akkadu al-amru bihi al-muhafazatu 'ala as-salati fi awqatiha al-mashru'ah. Dan daripada apa yang ditekankan dengannya, iaitulah perintah memelihara solat pada waktu-waktunya yang disyariatkan. Maknanya Imam Nawawi nak bagi tahu, lepas jaga wuduk, masa musafir jangan tak semayang pula macam setengah-setengah orang. Bila dia musafir tak semayang. Ada kadang-kadang setengah tu jemaah umrah balik daripada Mekah dan Madinah, balik daripada umrah. Baru mungkin semalam dia habis buat umrah, hari ni balik Malaysia, naik kapal terbang, on the way balik Malaysia, masuk waktu subuh tak semayang. Alasannya sebab tak boleh nak ambil semayang. Kena tahu cara lah. Sebab tu kena tahu cara. Jadi janganlah macam tu. Jadi walaupun dalam keadaan yang susah sekalipun, tidak ada satu excuse, tidak ada satu alasan pun untuk kita meninggalkan semayang melainkan mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan abdikan diri kepada Tuhanmu sehingga datang keyakinan. Keyakinan di sini yang dihuraikan oleh ulama' iaitulah dengan makna kematian. Sebab mati itu adalah satu benda yang pasti, yang yakin, yang tidak ada keraguan lagi padanya. Jadi kalau tak nak semayang, kena mati dululah. Jadi maknanya nak bagi tahu pada kita, Imam Nawawi tekankan juga, walaupun dalam keadaan musafir, susah macam mana sekalipun, maka semayang janganlah kita tinggalkan. Walahu ayyaqsura wa yajma'a. Dan baginya boleh untuk melakukan solat qasar dan jama'. Baru Imam Nawawi nak masuk. Dan boleh baginya untuk melakukan solat qasar dan jama'.
walahu tarkul jam'i wal qasri, dan boleh juga baginya untuk meninggalkan jamak dan qasar. Maknanya dia semayang 4 rakaat saja tanpa dia jamak dan tanpa dia qasar. Walahu fi'lu ahadihima wa tarkul akhar, dan boleh juga baginya untuk melakukan salah satu daripada keduanya atau meninggalkan satu lagi yang bahagian yang satu lagi. Maknanya nak bagi tahu pada kita, Imam Nawawi nak bagi tahu nak buat salah satu boleh. Maknanya dia buat jamak saja, buat tamam, tapi dia buat jamak. Zuhur 4, Asar 4 pun boleh. Ataupun dia buat qasar saja, Zuhur 2 dengan tidak dijamakkan dengan semayang Asar pun boleh. Ataupun satu dia nak buat qasar, satu dia nak buat tamam, ataupun satu dia nak buat tamam, satu dia nak buat qasar pun boleh. Yang mana kita nak tekankan sikit tuan-tuan, dalam bab ni ramai orang salah faham. Bila bincang tentang bab solat musafir, dia sangkakan bila jamak kena qasar, bila qasar kena jamak. Tak, dua benda ni ghairu mutalazimain. Maknanya dua benda ni tidaklah mesti berangkai. Sebab kita kena tahu qasar ada perbincangan, jamak dia ada perbincangan. Oleh kerana dia mempunyai sebab yang sama, iaitu safar, maka dihimpunkan pada satu bab, maka jadilah dia solat jamak dan qasar. Qasar ni maknanya memendekkan bilangan rakaat daripada 4 kepada 2. Itu kita tahulah. Siapa yang boleh qasar? Antaranya orang yang bermusafir. Antaranya orang yang dalam keadaan khauf, syiddatul khauf, boleh dia melakukan solat qasar. Antaranya kalau orang tu melakukan haji semasa dia berada di Arafat dan di Muzdalifah, dia boleh qasar. Jadi ini saja 3 tempat yang dibolehkan untuk kita buat solat qasar. Qasar makna buat 2 rakaat saja. Lain daripada itu tak boleh. Adapun jamak, iaitulah menghimpunkan 2 sembahyang pada satu masa, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, takdim ataupun takhir. Ini ada perbincangannya. Jadi siapa yang boleh sembahyang jamak? Maknanya Zuhur 4, Asar 4. Siapa yang boleh jamak? Iaitulah antaranya orang yang bermusafir. Antaranya orang yang semasa dalam keadaan hujan. Antaranya orang yang sakit, sebagaimana yang disebut oleh sebagian ulama'. Sebab ada juga sebagian ulama' yang tidak mengizinkan untuk jamak semasa sakit. Antaranya semasa dia berada di Arafah dan Muzdalifah. Macam kita sebut tadi pun kan, qasar pun dia berada di Arafah dan Muzdalifah, dia buat qasar dan dia pun boleh jamak. Jadi oleh kerana yang membolehkan qasar itu adalah safar, dan yang membolehkan qasar itu juga adalah yang membolehkan jamak itu juga adalah safar, maka ada sebab yang sama, maka dihimpunkan pada satu tempat, maka jadilah jamak dan qasar. Hakikatnya jamak ada perbincangan, qasar tu dia ada perbincangan lah. Dan jamak ni pun kalau kita tengok, bila kita himpunkan semua keadaan jamak di kalangan mazhab ahli sunnah kita, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, ada 3 jenis jamak lah. Yang pertama jamak takdim. Jamak takdim iaitulah kita tarik waktu yang kedua pada waktu yang pertama, iaitulah Asar pada waktu Zuhur, Isyak pada waktu Maghrib. Yang kedua jamak takhir, iaitulah melewatkan waktu yang pertama pada waktu yang kedua, Maghrib pada waktu Isyak, Zuhur pada waktu Asar. Dan yang ketiga jamak suri dipanggil. Jamak suri, jamak pada gambaran sahaja. Iaitulah jamak yang ada di si mazhab Abu Hanifah. Jamak suri, jamak pada gambaran, iaitulah dilewatkan pada waktu yang pertama dan dikerjakan pada hujung waktu, dan diawalkan waktu yang kedua. Dilaksanakan solat waktu yang kedua di awal waktunya. Jadi masing-masing dilakukan pada awal pada waktu masing-masing. Nampak macam jamak. Nampak macam jamak, tapi hakikatnya masing-masing dilakukan pada waktunya masing-masing. Jadi itu secara umumlah. Jadi nak bagi tahu di sini, maknanya qasar dengan jamak dia bukanlah 2 bab yang mesti bersama. Tak. Qasar dengan jamak dia adalah 2 bab yang berbeza. Jadi oleh kerana yang membolehkan qasar itu adalah safar, dan yang membolehkan jamak itu juga adalah safar, ada sebab yang sama, maka dihimpunkan jadi satu bab. Sebab tu kata Imam Nawawi, apa dia sebutkan sini, walahu ayyaqsura wa yajma'. Maka dia boleh qasar dan dia boleh jamak. Dia gabung sekali pun boleh. Walahu tarkul jam'i wal qasri.
dan dia meninggalkan jamak dan qasar pun boleh juga. Maknanya dia semayang 4 rakaat saja. Tanpa dia jamak dan tanpa dia memendekkan bilangan rakaat. Walahu fi'lu ahadihima wa tarkul akhar, dan boleh baginya untuk buat salah satu antara keduanya dan meninggalkan yang satu lagi. Pun boleh juga. Maknanya contoh kalau kita bermusafir, kita on the way nak ke Mekah, ataupun balik kampung lah kan. Balik kampung, merentas negeri. Walaupun sekarang tak boleh rentas negeri, tapi ramai orang dah rentas dulu sebelum kena blok. Jadi kita on the way balik kampung, on the way nak ke Mekah, masuk waktu semayang, kita pun jumpa satu masjid, kita pun berhenti nak semayang kat situ. Jadi masjid ni dia bukan surau R&R, dia adalah masjid orang kampung situ, masjid tempatan, masjid orang tempatan kat situ. Jadi bila masjid tempatan, orang tu mestilah dia semayang tamam, semayang biasalah. Tidak jamak dan tidak qasar. Baik, kita sebagai orang yang bermusafir, kita nak ikut jemaah ataupun ikut imam yang semayang tamam, kita tidak boleh semayang qasar. Kita wajib, kalau nak ikut, kita mesti ikut dia semayang tamam, tak boleh semayang qasar. Ni sepakat di kalangan mazhab ahli sunnah yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kata benda yang sama. Kalau kita ikut imam, apabila orang tu musafir, kalau dia ikut imam yang semayang tamam, maka dia tak boleh semayang qasar. Maka kita pun ikutlah imam semayang zuhur 4 rakaat katakan. Habis semayang, beri salam, imam tu memang dah habislah semayang. Kita yang bermusafir nak buat semayang jamak, waktu asar pula kita nak buat, maka apakah mesti kita buat 4 juga macam kita buat zuhur tadi? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab macam kita sebut tadi, jamak dengan qasar dia adalah dua bab yang berasingan. Jadi maknanya zuhur tu kalau kita dah buat 4, asar tu kita nak buat 2 pun boleh, tak ada masalah. Ataupun zuhur tu kita buat 2 dulu, asar tu kita buat 4 pun boleh. Ataupun zuhur 4, asar 4 pun boleh. Ataupun zuhur 2, asar 2 pun boleh. Jadi semuanya boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam bisawab. Tu kena tahu tu. Baik. Lakinnal afdalu. Tapi yang afdalnya, kata Imam Nawawi, yang afdalnya, maknanya yang tadi tu semua boleh belaka lah. Tapi yang afdal, maknanya yang afdal adalah yang mafdul, maknanya yang lebih baik. Maknanya kalau yang kurang baik daripada tu pun boleh juga, tapi ada yang lebih baik. Yang lebih baik apa kata Imam Nawawi? Ay yaqsura wa alla yajma'a lil khuruji minal khilafil ulama'i fi dhalik. Yang afdalnya iaitulah ia melakukan solat qasar dan tidak melakukan solat jamak. Afdal untuk dia buat qasar. Tadi disebut nak buat mana-mana boleh, nak qasar boleh, tak nak qasar boleh, nak jamak boleh, tak nak jamak boleh. Tapi afdal kata Imam Nawawi, afdalnya untuk dia qasar dan tidak melakukan jamak. Baik, sebab apa? Lil khuruji min khilafil ulama'i fi dhalik, supaya keluar daripada khilaf ulama dalam perkara tersebut. Keluar daripada khilaf ulama dalam perkara tersebut. Fa inna Aba Hanifah wa ghairahu rahimahumullahu ta'ala qalu, kerana Imam Abu Hanifah ni salah seorang imam yang besar lah di kalangan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan Imam Abu Hanifah ni pun ada kelebihan-kelebihannya, sehingga kata Imam Syafi'i, dia memuji Abu Hanifah, an-nasu iyalun ala Abi Hanifah, manusia itu semuanya terhutang budi di atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, dan dia adalah salah seorang daripada imam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Saya sebut ni sebab setengah orang bila sebut Abu Hanifah ni dia rasa macam bukan ahli sunnah pula. Jangan. Dia adalah sebahagian daripada imam yang besar, bahkan digelar sebagai Al-Imamul A'zam, imam yang paling agung di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Fa inna Aba Hanifah wa ghairahu rahimahumullahu ta'ala qalu, kerana Imam Abu Hanifah dan selainnya yang sependapat dengannya lah, rahimahumullahu ta'ala, mengatakan al-qasru wajibun wal jam'u haramun illa fi Arafati wal Muzdalifah. Mereka mengatakan semayang qasar itu wajib, sedangkan jamak itu hukumnya adalah haram, melainkan semasa di Arafah dan di Muzdalifah. Imam Abu Hanifah ni, fiqah dalam mazhab Abu Hanifah mengatakan orang yang bermusafir hukumnya wajib qasar.
hukumnya wajib qasar. Macam dalam mazhab Syafi'i dia rukhsah, keringanan, maka dia mukhayyar bainal amrain, maka dia diberi pilihan untuk buat antara dua benda. Nak buat qasar boleh, tak nak buat qasar boleh. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak, wajib qasar. Wajib qasar. Sebab apa? Kalau kita tengok satu bab, di hadis dalam Bukhari, kata Aisyah, furidatus salatu raka'ataini fil hadari was safar. Semayang ni asalnya masa lepas Isra' dan Mi'raj tu, semayang itu difardukan, diwajibkan sebanyak difardukan untuk dikerjakan sebanyak 2 rakaat semasa hadar, tidak musafir, dan safar semasa musafir. Asalnya 2. Kemudian kata Aisyah, fa uqirrat salatu safar wa zida fi salatil hadar. Kemudian lepas daripada hijrah, ada tambahan dalam Bukhari, kalau dalam Bukhari dia sebut lepas daripada hijrah, maka diuqirrat, maka ditetapkan, ditentukan, dikekalkan 2 rakaat semasa safar, dan ditambah bilangan rakaat semasa hadar, semasa tak musafir. Masa musafir dikekalkan 2 rakaat, tapi bila tak musafir ditambah bilangan rakaat. Maka ada yang semayangnya 4 rakaat, ada yang semayang 3 rakaat, dan ada semayang yang kekal 2 rakaat macam semayang subuh. Jadi kata Imam Abu Hanifah, maka apabila seseorang itu bermusafir, bermakna hukum semayang itu telah kembali semula sebagaimana asal dulu, 2 rakaat. Maka pada ketika itu wajib untuk dia buat semayang qasar. Dan antara wajhatun nazar, antara poin yang lain, kata Imam Abu Hanifah, tidak ada satu riwayat pun daripada Nabi SAW apabila Nabi SAW safar, melainkan Nabi akan kerjakan semayang dalam keadaan qasar. Maka tidak, maknanya tak ada riwayat yang kata Nabi semayang tamam masa safar. Semayang masa bila qasar, bila musafir, Nabi semayang qasar. Jadi kata Imam Abu Hanifah, oleh kerana itu semayang semasa musafir itu wajib hukumnya adalah qasar. Maka oleh kerana nak keluar daripada khilaf Abu Hanifah yang kata wajib qasar bila musafir, maka kata Imam Nawawi, maka afdal, sunat untuk kita juga sembahyang qasar apabila kita musafir. Wal jam'u haram, sedangkan jamak adalah haram di sisi Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah ni dia jamak dia tak ada. Dia jamak takdim tak ada, jamak takhir tak ada. Yang dia ada jamak suri itu saja. Jamak suri, jamak pada gambaran. Maknanya dilewatkan waktu yang pertama, pada penghujung waktu, dan diawalkan waktu yang kedua. Yang jamak macam itu aja yang ada dalam mazhab Abu Hanifah. Takdim dengan takhir ni tak ada. Jadi nak keluar daripada khilaf mazhab Abu Hanifah, maka kata Imam Nawawi, sunat afdal untuk dia qasar, tapi tidak disunatkan untuk dia afdal untuk dia qasar, dan afdal untuk dia tidak jamak. Gitu. Illa fi Arafat wal Muzdalifah, melainkan semasa di Arafah dan Muzdalifah. Masa Arafah dengan Muzdalifah ni sepakatlah di kalangan mazhab ahli sunnah yang 4, bila di Arafah dan Muzdalifah dibuat jamak takdim semasa di Arafah dengan qasar dan jamak, dan dibuat jamak takhir di Muzdalifah, maghrib dengan isyak. Yang ni sebabnya bukan kerana safar, tapi sebab haji. Tapi sebab haji. Itu wallahu alam. Idza arada al-qasra fala budda min niyatil qasri 'inda al-ihram bis-salah. Dan apabila hendak melakukan solat qasar, maka hendaklah dia niat qasar semasa takbiratul ihram bila dia nak semayang. Ni syaratnya. Syarat niat qasar. Masa bila nak niat qasar? Semasa takbiratul ihram. Allahu Akbar. Wajib, mesti diniatkan untuk buat solat qasar. Dan niat solat qasar ni pun janganlah pening kepala sangat. Kadang-kadang kita nak baca niat tu jadi panjang. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ila al-asri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sampai bila nak habis baca tak? Baik. Sampai maknanya kita yang Arab tu pun kita tak hafal. Kemudian kita nak terjemahkan pula, baca dalam hati, Allah memang tak semayang kita. Saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat qasar,
dijamakkan kepadanya sembahyang asar secara jamak takdim belakang untuk imam kerana Allah Ta'ala. Memang tak sembahyang kita. Jadi apa ke nama ni tadi? Jadi niat ni mudah lah. Niat ni mudah. Jadi bila Allahu Akbar, kita azamkan dalam hati apa yang kita nak buat, maka itulah niat. Sebagaimana saya biasa sebut dalam kuliah-kuliah, sebagaimana kita nak buat kerja-kerja yang lain. Semua kerja yang kita buat semuanya ada niat. Semua kerja yang kita buat semuanya ada niat. Tidak ada orang buat kerja secara tiba-tiba ataupun dalam keadaan tak sedar, tak ada. Kalau dia buat kerja dalam keadaan tak sedar, maknanya sama ada dia gila ataupun dia mengigau. Jadi tak adalah orang buat kerja dalam keadaan tiba-tiba. Setiap kerja mesti dilakukan dengan ada niat. Nak makan nasi ada niat. Nak letak duit dalam tabung masjid ada niat. Semuanya ada niat. Baik, kalau semua dah ada niat, kenapa dijadikan ia sebagai rukun dalam sembahyang kalau semua dah ada niat? Kerana niat dalam ibadat itu fungsinya adalah untuk membezakan antara adat dan ibadat. Jadi kalau dia tak niatkan sebagai ibadat, dia tak jadilah ibadat. Benda tu berlaku tapi tidak dikira sebagai ibadat. Gitulah wallahu alam. Macam contoh kita basuh muka sebab apa kita basuh muka? Banyak sebab mengantuk, sebab mungkin kita cuaca panas, mungkin muka kita kotor dan mungkin kerana nak ambil sembahyang. Jadi kalau kita basuh muka, rata seluruh anggota muka ni dalam keadaan kita tak niat pun nak ambil sembahyang, maka jadi tak dia sebagai wuduk. Dia tak jadilah wuduk. Perbuatan itu berlaku, tapi dia tidak dikira sebagai ibadat sebab tidak diniatkan. Maka itulah fungsi niat. Nak kena faham. Niat ni bukan kita nak sinkronis baca panjang-panjang dalam hati, bukan. Itu bukan niat. Itu dipanggil khatar. Baca dalam hati itu khatar, tu bukan niat. Jadi niat ni adalah benda yang kita azamkan. Yang kita azamkan. Maknanya contoh macam kita nak sedekah dalam tabung masjid, mesti dah ada niat, kan? Tak ada orang bila letak duit dalam tabung masjid dia tarik balik. Sebab apa? Sebab niat belum masuk. Tak jadi. Jadi sama juga dalam bab semayang. Jadi dalam bab semayang apa fungsinya? Untuk membezakan kita semayang apa? Semayang zuhur ke, semayang subuh ke, semayang asar ke, semayang tamam ke, semayang qasar, itu saja. Jadi tak usah pening kepala lah. Jadi bila Allahu Akbar, tahu dah kita nak buat apa, maka itulah yang dikira sebagai niat. Jadi bila disebut kata Imam Nawawi kat sini, bila seorang tu nak sembahyang qasar, maka hendaklah diniatkan sebagai sembahyang qasar semasa dia takbiratul ihram dalam sembahyangnya. Baik, jamak masa bila pula? Nun ada bahagian ni kita akan bincang kemudian. InsyaAllah tuan-tuan, dalam bab ni kita akan buat dua siri. Sebab perbincangannya agak panjang dan agak taklah complicated sangat, cuma huraiannya agak panjang lah. Jadi kalau kita nak ringkas-ringkasan pun takut banyak poin yang tertinggal. Wallahu a'lam. Baik, sambung. Kata Imam Nawawi, wa innama yajuzul qasru fi adh-dhuhri wal 'asri wal 'isya'i kullu wahidatin rak'atani. Dan hanya senya yang boleh untuk dibuat sembahyang qasar itu iaitulah pada sembahyang zuhur, asar dan isyak, setiap satunya dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Jadi yang boleh sembahyang qasar ni sembahyang yang ada 4 rakaat je lah. Zuhur, asar dan isyak. Subuh 2 rakaat, jangan pendek jadi 1 pula. Maghrib 3 rakaat, sebab musafir dia buat sembahyang qasar 1,5. Jadi lepas rukuk rakaat yang kedua, dia pun bangun sami Allahu liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang kata, awak sembahyang apa ni? Saya musafir. Tak boleh lah. Jadi yang boleh sembahyang qasar ini hanyalah pada sembahyang yang ada 4 rakaat, zuhur, asar dan isyak. Setiap satunya dikerjakan sebanyak rakaatan, 2 rakaat. Walau fatathu maqsuratan faqadaha fi safar fal aula ay yaqdiha tammatan. Dan kalaulah dia tertinggal sembahyang qasar, maka dia qada, dan dia qada semasa safar. Dia tertinggal. Contoh naik bas, tidur sedap sangat, naik kapal terbang, business class. Waktu sembahyang zuhur, dia tak sembahyang sebab dia tertidur. Dan kalau ikutkan dia boleh sembahyang 2 rakaat qasar sebab dia musafir, tapi tak sembahyang sebab tertidur. Faqadaha fi safar, kemudian dia qada kembali sembahyang itu dalam keadaan safar juga. Fal aula ay yaqdiha tammatan, maka aula baginya, elok baginya untuk mengqadanya secara tamam, secara 4 rakaat kalau dia qada balik walaupun dalam keadaan safar. Fa in qassaraha jaza 'ala al-asahhi,
Dan kalau dia qasarkan, maka boleh juga berdasarkan pandangan yang asah. Asah ni literal maknanya yang paling sahih lah. Yang paling sahih, yang paling betul di antara dua pandangan di kalangan ashabul wujuh, ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi ada ulama Syafi'iyah yang tidak membenarkan, ada yang membenarkan. Jadi disebut yang asah, yang paling kuat ialah boleh. Boleh. Maknanya kalau kita tertinggal semayang qasar sampai habis waktu, kalau kita nak qada balik dalam safar, disebut sama ada safar yang sama ataupun safar yang lain. Tu panjang kalau kita nak bincang satu-satu tu. Sama ada safar yang sama atau safar yang lain, maka aula untuk dia semayang tamam. Tapi kata Imam Nawawi, kalau dia buat qasar pun, maka hukumnya boleh berdasarkan pandangan yang paling sahih di kalangan ashab ulama-ulama Syafi'iyah lah. Melainkan kalau dia berada dalam keadaan hadar, dalam keadaan mukim, tidak musafir, yang tu tak boleh lah. Maknanya ada semayang yang dia tertinggal semasa safar, yang mana asalnya kalau dia buat, dia boleh buat qasar, dan dia tidak qada, melainkan setelah dia berada dalam keadaan mastautin ataupun mukim, ataupun dia dah duduk kat rumah dia, maka bila dia qada balik, dia tak boleh pula buat dalam keadaan qasar. Pada masa tu dia kena buat tamam, sebab dia sudah berada balik dalam keadaannya yang asal. Wa idza arada al-jam'a bainahuma fa innama yajuzu baina adh-dhuhri wal 'ashri wa fi waqti ahadihima wa baina al-maghribi wal 'isha'i fi waqti ahadihima. Dan kalau dia nak jamak antara keduanya, zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isyak, maka boleh dia jamak. Maka yang hanya boleh dijamak adalah antara zuhur dengan asar, dan pada waktu salah satunya, sama ada pada waktu zuhur ataupun waktu asar, dan antara maghrib dan isyak pada salah satu daripada waktunya. Maknanya nak bagi tahu yang boleh jamak ni, 4 semayang ni je lah, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Subuh dengan zuhur tak boleh, jangan buat kerja pula. Isyak dengan subuh tak boleh, asar dengan maghrib tak boleh lah. Jadi yang boleh jamak adalah antara zuhur dan asar, dan juga maghrib dengan isyak. Pada nak dikerjakan pada salah satu waktu pun boleh, tak ada masalah. Ini semua dah tahulah. Kemudian kata Imam Nawawi, kita habiskan pada perenggan ni, fa in syaa'a qaddama thaniyata ila al-ula wa in syaa'a akhara al-ula ila waqti thaniyah. Dan sekiranya kalau dia nak, maka dia boleh awalkan waktu yang kedua kepada waktu yang pertama. Asar dia awalkan pada waktu zuhur, isyak dia awalkan pada waktu maghrib. Wa in syaa'a akhara al-ula ila waqti thaniyah. Dan kalau dia nak juga, dia boleh melewatkan waktu yang pertama kepada waktu yang kedua. Kita sebut sebagai jamak takhir. Di mana kalau kita tengok antara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, kalau kita tengok mazhab Syafi'i lah yang paling fleksibel sekali dalam bab sembahyang jamak dan qasar. Disebut mana satu yang menjadi idaman kita boleh. Nak buat takdim pun boleh, nak buat takhir pun boleh. Maka tak betul lah setengah orang yang dakwa dia kata mazhab Syafi'i ni semua ketat-ketat belaka. Semuanya strict, berat-berat belaka. Tak. Adalah setengah-setengah perbincangan yang agak strict. Contohnya dalam bab taharah, dalam bab bersuci, mazhab Syafi'i memang agak strict. Tapi taklah sepanjang masa. Ada juga dalam perbincangan fiqh, mazhab Syafi'i ini yang fleksibel. Bahkan dialah yang paling fleksibel. Antaranya dalam bab ni lah, bab semayang jamak dengan qasar. Mazhab Hanbali lebih kurang dengan mazhab Syafi'i dalam bab ni lah. Yang paling ketat, yang paling strict dalam bab semayang jamak qasar, iaitulah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi macam kita sebut tadi lah. Dia boleh qasar saja dan dia tak boleh jamak. Masa hujan pun tak boleh jamak. Marilah hujan lebat ke, putus beliung, ribut topan, petir sabuk menyambung, salji, ribut salji macam mana sekalipun, mazhab Abu Hanifah dia kata tak boleh jamak, mesti tamam. Gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini dia agak fleksibel. Bukan agak fleksibel, sangat fleksibel dalam bab semayang jamak dan qasar, sehingga disebut
fa in syaa qaddama tsaniyah ila al-ula wa in syaa al-akhara al-ula ila waqti tsaniyah. Boleh. Nak kita buat takdim pun boleh, kita nak buat takhir pun boleh. Sampai ada salah seorang daripada guru kami cerita, sampai ada di kalangan masyayikh, ulama-ulama di Jordan yang asalnya mazhab pegangan dia mazhab Hanafi. Tapi bila dia bermusafir, dia pegang pada mazhab Syafi'i yang membolehkan jamaah. Dan kalau kita tengok dalam bab ni, kalau kita tengok dalam isu semasa lah, mazhab Syafi'i lebih praktikal. Mazhab Syafi'i lebih praktikal untuk kita buat dalam situasi semasa. Contohnya kalau orang tu naik kapal terbang dia jadual pukul 4, belum lagi masuk waktu asar. Waktu zuhur dia boleh semayang kat airport, tak ada masalah. Tapi tapi waktu asar, kalau dia tak semayang, dia kena semayang dalam kapal terbang dalam keadaan mungkin semayang yang tidak sempurna. Semayang dalam keadaan duduk, ataupun mungkin semayang dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat dan sebagainya. Bahkan mungkin semayang dalam keadaan tidak dapat mengambil wuduk dan sebagainya. Jadi apa perlu dia buat? Jadi senang. Jadi bila dia boleh semayang zuhur dekat airport dalam keadaan dia boleh buat dalam keadaan yang sempurna, maka dia jamakkan sekali dengan waktu asar. Nampak? Sebagai beramal dengan apa yang ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebab itulah dalam bab ni kalau kita tengok keadaan semasa lebih sesuai, ataupun lebih kita katakan lebih senanglah untuk kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Sebab tu kita kena belajar keluasan mazhab. Sebab tu kalau ada setengah benda kita tak boleh pegang dengan satu mazhab ketat sangat, maka kita boleh beralih kepada pandangan yang kedua dengan babitnya lah, dengan garis panduan, bukan boleh main tukar-tukar gitu aje. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kata Imam Nawawi kat sini, kok mana yang kita suka boleh. Nak buat takdim pun boleh, nak buat takhir pun boleh. Lakinnal afdalu, akan tetapi yang paling afdal. Style Imam Nawawi kalau dia karang kitab macam itulah. Dia cerita ini semua boleh berlaku, tapi seeloknya buat macam ni. Afdalnya buat macam ni. Walakinna min babil ihtiyat, daripada bab yang lebih berhati-hati macam ini. Gitu. Dia beri tips pada kita lah. Lakinnal afdalu, akan tetapi yang lebih afdal, in kana nazilan fi waqtil ula ay yuqaddima tsaniyah. Kalau dia nazilan ni kalau terjemah literal makna turun lah. Wa in kana makna kalau dia sampai, ataupun dia landing, ataupun dia tiba pada satu tempat pada waktu yang pertama, maka elok dia takdimkan, dia awalkan waktu yang kedua pada waktu yang pertama. Contoh, kita pergi Madinah, kita sampai dekat Madinah ni biasa kalau kita bawa 5 hari lah, tak termasuk hari perjalanan. Jadi 3 hari penuh kat Madinah. Boleh tak semayang jamak dan qasar? Boleh. Jadi sampai kat Madinah kita tetap dihukumkan safar 5 hari tu. Baik, jadi sampai kat Madinah waktu zuhur. Kita belum semayang zuhur lagi ni. Semayang sampai dekat Madinah waktu zuhur. Belum masuk waktu asar. Maka ikut Imam Nawawi kat sini, maka afdal untuk dia buat jamak takdim, sebab dia sudah sampai di tempat itu dalam keadaan waktu semayang tu dah masuk. Itulah wallahu alam. Kemudian kata Imam Nawawi, wa in kana sa'iran fi waqtil ula akharaha, dan kalau dia berada dalam perjalanan, maknanya dalam masuk waktu semayang tu dalam keadaan dia dalam perjalanan, maka seeloknya ditakhirkan, dilewatkan waktu yang pertama pada waktu yang kedua. Baik. Fa in arada al-jam'a fi waqtil ula falahu thalathatu syurut, dan sekiranya dia hendak menjamakkan pada waktu yang pertama. Maknanya kalau dia nak buat jamak takdim, maka baginya 3 syarat. Ada 3 syarat yang mesti dia laksanakanlah kalau dia nak buat jamak takdim. Yang ini insya-Allah kita akan bincang dalam siri yang kedua pada minggu-minggu yang akan datang. Insya-Allah. Jadi saya rasa tak ada soalan Baik. Jadi kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita akan sambung balik perbincangan kita ini solat jamak dan qasar pada bab syarat semayang jamak takdim. Insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan kita yang akan datang. Jadi terima kasih kepada semua yang sama-sama dengan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tengok. Tadi nampak komen macam banyak dah hilang pula. Oh, kena scroll. Patutlah.
Baik, alhamdulillah. Baik. Tak ada benda lah. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang. Jadi mudah-mudahan Allah Taala beri kefahaman kepada kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabak ni daripada kita dan melindungi kita daripada penyakit dan menyembuhkan orang yang terkena wabak lah, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.